Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan masuk bab elemen lakaran perspektif. Kita dah belajar mengenai lakaran oblik dan juga lakaran isometrik. Okey, so yang seterusnya boleh buka muka surat 80 dalam buku teks, iaitu lakaran perspektif. Okey. Kita tengok penerangan. Okey, elemen penting untuk lakaran perspektif adalah garis ufuk dan juga garis bumi. Okey, garis ufuk ini adalah menunjukkan aras penglihatan. Maksudnya kita tengok daripada arah mana, sama ada daripada bawah ataupun separas ataupun dari atas. Garis bumi pula menjadi tapak objek, iaitu biasanya di dekat belah bawah lah. Dari garis bumi, satu garisan perspektif akan diunjukkan ke titik lenyap yang berada di garis ufuk. Macam mana tu? Kita tengok dekat ni. Contoh gambar ni. Okey, garis bumi memang ada dekat bawah. And then garis ufuk dia buat dekat tengah-tengah. Jadi bila buat dekat tengah-tengah, dan titik lenyap dia mesti ada dekat garis ufuk. Ingat titik lenyap dekat garis ufuk. Jadi dia punya location semua akan fokus, garisan tu semua akan pergi kepada garis ufuk dan juga titik lenyap. Midpoint titik lenyap tu lah dekat garis ufuk. Jadi bila penglihatan yang ni dia penglihatan separa, maksudnya dekat tengah-tengah kan. So semua akan pergi dekat tengah ni. Sebab tu dia jadi menguncup ke tengah ni macam tu. Yang ni pun sama juga daripada pandangan separa. Kalau yang contoh yang cikgu akan beri kejap lagi adalah pandangan daripada atas. So kita tengok macam mana cikgu nak buat. Okay, cikgu akan tunjukkan cara lakaran perspektif satu titik. Okay, yang pertama sekali kita buat garisan ufuk dan juga garisan bumi terlebih dahulu. Okay, kita buat teknik garisan pendek. Okay. Lepas tu buat garisan ufuk pula. Kena ingat bahawa garisan bumi sentiasa ada dekat belah bawah. Okey. Alright. Okey, bila dah siap garis ufuk dan garis bumi, kita lakarkan permukaan depan objek. Okey. Sebagai contoh, cikgu ambil dalam buku teks lah. 4 segi tu kan. 4 segi tepat. Okey. So lepas itu, sebelum kita buat muka depan objek, kita buat satu titik lenyap dulu. Contohnya dekat sini. Okey, ni adalah garis ufuk, adalah garis bumi. Okey, jadi kita buat satu garisan di setiap sudut, 1, 2, 3, 4. Buat satu garisan di setiap sudut yang semuanya akan pergi ke titik lenyap. Okey. Okey, macam biasa kalau risau sengit, buat je garis pendek agak-agak sikit dan nanti kita sambungkan. Pastikan garisan tidak terlalu sengit. Okey, kita dah buat lakaran oblik dan isometrik. So cikgu harap kamu lebih mahir untuk buat lakaran perspektif. Okey, macam tu. Dengan belakang ni lagi satu. Okey, tapi yang belakang ni nanti dia tak nampak pun kan, tapi kita buat je garisan supaya kita tahu macam mana nak tambah dia lagi. Jadi lepas dah siap garisan ni, kita ukur berapa saiz objek tu. Macam biasa, kalau lakaran oblik dengan isometrik pun sama kan. Contohnya dia punya panjang ke belakang dia tu dekat sini. Jadi macam yang lakaran lepas juga, oblik tu juga, kamu kena buat garisan yang selari. Sebagai contoh, nak cari dia punya tinggi kan dekat belakang ni.
So ambillah garisan yang selari dengan tinggi. So tinggi dia kat sini. Macam tu. Okey. Lepas tu dia punya lebar. Lebar dia nak cari macam mana? Ikut juga garisan yang selari dekat depan ni. Jadi kat sini buat ke sana. Okey, kita putus dulu. Okey, jadi kita dah nampak satu objek yang telah dihasilkan, iaitu satu segi empat tepat, satu kotak lah. Kan? Bila dah siap, macam biasa kita legapkan. Okey. Jadi terhasillah satu lakaran perspektif satu titik yang telah cikgu ajar sebentar tadi. Alright. Yang penting kita kena ingat ada dua garisan. Garisan bumi, garisan ufuk dan juga titik lenyap. Lepas tu kita buat satu permukaan objek. Tak kisah daripada depan atau daripada tepi. Nak lebih senang dapat daripada depan. Okey, cikgu akan tunjuk contoh objek lain ya. Okey, ini adalah contoh yang kedua. Cikgu nak buat lakaran perspektif satu titik. Okay. Lepas tu kita buat permukaan depan objek. Contoh cikgu nak buat satu bekas baju ke, ataupun cikgu nak panggilkan itu adalah satu kotak serbaguna. Okey, sebagai contoh ini permukaan depan dia. Okey. Okey. Sebelum cikgu lupa, sebelum kita buat permukaan depan objek, kita buat titik lenyap dulu. Sorry, cikgu terlupa pula. Alright. Jadi lepas buat titik lenyap, baru kita buat permukaan depan objek. Okey, dekat sini kita tengok ada berapa sudut? 1, 2, 3, 4. So kita akan buat garisan macam biasa ke titik lenyap. Okey, sudut yang pertama, sudut kedua, sudut ketiga, sudut keempat. Okey, tambahkan garisan. Okey, lepas tu kita dah dapat dia punya garisan ke titik lenyap tu kan. So macam biasa, macam cikgu cakap tadi juga, kita ambil satu titik untuk tandakan panjang objek tu. Kat sini contohnya. Okey, so bila ada kat situ, kita cari garisan yang selari dengan tinggi dia. Panjang dah ada, kita cari tinggi dia. Kita ambil garisan selari dengan depan ni. Macam ni cikgu buat serong kan, jadi dia punya garisan belakang ni pun kena serong juga. Contohnya macam ni. Dia selari dengan ni. Okey, point dekat sini. Lepas tu kita cari lebar dia pula dekat depan ni. So kita ambil yang belah atas ni lah, sebab dia memang permukaan atas kan. Okay, kita cari atas ni. Okay. Alright. Jadi dah dapat satu bentuk kotak yang cikgu cakap cikgu nak buat kotak baju kan. So kita legapkan. Kalau macam ni nak tambah sendiri pun boleh. Contohnya dia ada orang kata apa, ada penutup dia. Dia ada garisan dekat penutup dia kan. Okay, boleh buat bayang-bayang dekat sini contohnya. Kalau nak nampak permukaan dalam dia pun boleh. Kita ambil kat sini, sedari kan. So tadi kat sini kita buat sampai ni. Hantu ni guna garisan belakang ni sebab dia boleh buat titik dekat permukaan dalam. Ni bayang-bayang. Macam tu.
Nak kasih nampak macam cantik lah kan. Kita buat rendering. Rendering ni kita ada belajar hari tu. Kita lorekkan dia punya macam bayang-bayang supaya nampak lebih real. So jadilah sebuah kotak baju. Alright. Okey, jadi cikgu minta kamu buat kotak saja, iaitu ni gambar ni je untuk hari ni. Okey. Dan hantar pada cikgu untuk ambil kehadiran. Okey, terima kasih.